Hello? Okay, hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Alright, selamat hari. Okay, so semua sihat Alright, okay. So first of all, kita hari ni inilah kita minggu ke-14 lah. Okay, mana kalau ikutkan ni last kelas kita, right? Kalau itulah sama ada kita lastkan hari ni ataupun mungkin kamu nak satu session lagi, mungkin soal jawab Q&A apa semua berkaitan dengan macam mana nak gerakan nak buat show itulah, right? Okay, so kita check dulu, right? Saya sekarang ni saya nak just nak semak je lah ni, sekejap. Semak dulu. Ini ada 20 orang yang masuk, yang hadir untuk online ni, right? Cuma ni lah, apa ni? Saya dah check yang dah untuk assignment 2 ni, senarai list yang saya ada. Okay? Yang hijau ni tak hantar lagi lah untuk assignment 2 Right? Okay, ni yang senior kamu sekarang ni dia tengah buat LI ni sekarang ni. Okay, saya akan ni balik lah yang 4 orang kat atas ni. Alright? Yang ni, okay. Yang sekarang ni, okay. Dia Syah ni pria, ada boleh ni tak boleh confirm kan? Dia tak hantar lagi ni. Aizat, Afiq, right? Nur Amira boleh nampak semua? Okay, dengan you. You belum lagi lah, you memang dah cakap saya dia minta tempoh dulu. Sebab memang setiap malam pun saya buat kelas dengan dia untuk international student lah. Alright? Yang inilah sekarang ni, Nur Amira, Hafiz, Aizat, Darshani Priya. Okay, Priya, saya panggil Priya je lah kot. Ni boleh kontak, ni boleh kontak Boleh confirm balik dengan dia orang tak? Minta dia orang hantar secepat mungkin. Alright? Boleh? Hello? Okay, yang lain-lain. Oh ya, saya kena seluruhkan balik yang satu lagi. Sebenarnya saya ada 2 Google Meet ni. Satu lagi ada workshop. Kejap Okay, saya seluruhkan. Alright, dah. Alright. So hari ni lebih kepada yang sambungan untuk kita punya movement ni lah, untuk animation lah. Alright. Yang sebelum ni kita belajar bossing ball, lebih kurang bossing ball. Lepas tu yang kedua masukkan board dalam tu lah. Okay, hari ni kita akan tengok pada buat circle apa semua lah. Alright. Cuma saya nak record balik yang bossing ball ni. Alright. Mungkin ada hari tu tertinggal satu. Okay, saya ni balik saya demo balik lebih kurang. Alright. Maybe a little bit. Alright. Kita nak okay, sekarang ni bola ni saya nak biar dia berada pada pasi 0. Kita boleh terus tukar kat bawah ni. So tak ada masalah, sama je. Alright. So saya naikkan ni. Okay. Biar dia sentuh. Okay. Di bawah. Alright. So hari ni kita tambah satu benda lagi. So kita tambah benda sikit lah. Okay. Saya nak mappingkan sikit bola ni. Bagi nampak bola sikit kan. Okay, so mungkin yang first saya masukkan apa ni, samalah masukkan ray trace. Alright. Okay, mana kebanyakan yang hantar
kat saya karakter, ada yang buat human punya karakter, ada yang buat animals, ada yang buat seketul macam tu apa semua kan. Okay, yang saya nak cerita ni pasal yang seketul tu, yang dia satu badan macam mushroom apa semua tu kan, macam balls tu lah. Kalau boleh semua elemen pada karakter tu kamu satukan, kamu attachkan supaya senang untuk kamu animate nantilah Dan rasanya tak perlu pakai bone pun yang tu. Mungkin boleh tengok yang simbol ni, yang saya buat ni. Dia lebih kepada menggunakan scale, right? Graph untuk gerakkan dia. Okey, ni saya masukkan texture sikit. Kalau masuk texture, masuk bone sikit. Right? So, saya terus masuk kepada ni lah. Okey. Okey, boy terus, right? So saya terus masukkan dalam saya punya ball ni. Saya nak buat simbol tapi saya sajalah buat mapping dulu. Cuma saya nak larikan sikit supaya dia tak ni, kita mungkin boleh betulkan kat sini terus. Right. Okay. Bagi ada shape sikit lah. Ada coba ni sikit. Alright. So dah siap, right? So ini kita punya ball. Lepas tu saya buat floor untuk nampakkan dia punya lantunan tu nanti. Alright. Okay. White. Okay. So yang mula-mula kita buat, okay, ini sebab saya nak buat squash and stretch nanti, right? So saya terpaksa bawa dia ni, dia punya pivot ni turun dulu, right? Ni saya nak ulang ni lah. Kebanyakan orang disalah faham yang ni lah, sebab pivot ni sebenarnya contact dengan dengan apa ke, mana kalau mudah untuk kita sentuh, kita hujungkan terus pivot tu lebih mudah bila kita nak buat conscious. Kalau tak, pivot ni duduk tengah, dia control kat situ lah. So yang ni dia akan baca satu. So first of all, bola ni akan melompat, right? So saya terus macam mana ni, kita auto lock dia, right? So klik untuk first, lepas tu nanti dia mendarat pada second 70 ke second yang ke-70, right? Ke timing yang 70 pun dia mendarat. Mana dia akan melompat nanti, kita mungkin 50-50 dulu, right? So saya nakkan ke atas, dia melompat kat situ. Alright. Okay, off. Tuliskan ni. Dia akan lompat macam tu lah. Very komputer punya lompatan. Alright. So kita tak nak macam ni. So kita nak dia ada bouncy ball punya principle, right? So cara nak buat ni, sama ada kamu set kat sini ataupun kamu terus pergi audit graph. Right. Maksudnya itu saya dah tunjuk graph kan? Alright. Okay, sekarang ni bila berlaku lompatan tu berlaku pada paksi Z. Sebab Z ni naik atas, Y dengan X dia kiri kanan, depan belakang macam tu je, right? So kita klik pada paksi Z position, right? So bila kita bercakap berkenaan dengan bouncy ball, kita gunakan principle, animation principle iaitu arch, right? Arch, so kita kena archkan dia. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, untuk starting dia tak boleh landai macam ni, dia kena sharp, dia kena tajam. Jadikan dia macam arch, right? So bila arch macam ni, okay, tengok lompatan bola tu nampak tak? Okay, dia stop sebab saya stop dekat 70. Jadi 80 kan, dia stop. Okay, saya nak bagi lawa sikit, saya pergi pada 70. Dia punya ni. Ni trik dia lah sebenarnya. Itu saya tunjuk yang standard lah. Okay, ni trik dia. Saya nak buat bagi lawa. So nak nampak bagi lawa sikit lagi, kita letak lighting sikit lah. Macam kosong je, macam alah, tak ada yang best pun, nampak biasa je. Okey lah, saya pun tambahlah lighting satu kat sini. Alright, so bila tambah lighting, kita letak shadow.
Okay, lepas tu spotlight perimeter tu saya kecilkan dia punya hotspot. Sampai keluaskan. Right. So lighting kita. Alright. So sekarang ni standard. Saya pergi pada high quality sikit. So bila dia dapat, laju sangat. Okay. Tak nak high quality, okay, pergi pada perform ni X mode. Okay. Play. Right. Nampak real sikit kan. Okay. Right. So sekarang ni daripada landai tadi kenapa saya tak gunakan landai tu? Okay, kamu tengok Okay, saya buat dua bola lah senang untuk kamu lebih jelas. Kenapa landai, kenapa tak landai. Okay, sekarang ni yang ini saya akan copy ke sebelah. Okay, cuma yang ini yang asal tadi saya tukar balik graf ni. Yang tajam tadi saya landaikan balik ni. Yang Z ni. Okay, this one saya akan landaikan balik. Yang asal dia macam ni kan. Right. Okay, kita tengok dua bola ni. Bila satu landai, satu kita gunakan arch guna approach. Principle, right? So kita yang ni arch, yang ni yang tadi yang asal. Nampak beza dia? Okay. So senang cerita, yang ini saya tak nak dia masuk mapping. Okay, nak buang mapping Ni yang nak buang mapping bola ni, pergi pada more, yang ujung sekali ni, screwdriver ni, spanner ni, more kamu ambil UVW remove, right? So klik dekat objek, just klik pada material, automatic dia akan buang. Okay, ni yang asal. Right. Right. Silap saya dah tarik ni, sepatutnya saya tak tarik lagi. Dia agak macam ni sikit. Ini yang asal. Right. Okay. Yang ini yang saya dah betulkan dia punya art. Okay. Cuma sekarang ni kalau kita tengok, silap juga sebenarnya sebab bila kita kata kita betulkan dia punya art, kita kena yang kedua, iaitu masuk lambat keluar cepat. Bola menatur, sebab naik tu dia melawan gravity, turun tu dia ikut gravity kan. Yang itu So, kamu kena bagi lebih masa untuk dia naik. Alright, dan turun dengan cepat. Right. Mana saya masukkan dua prinsipal kat sini. Yang ni tak ada, ni yang asal. Right. Tu pun kena cepatkan lagi. Dia macam tak berapa jadi lagi. Okay, tak bermasak lagi. So kita masakkan lagi. Letak lama sikit dalam kuali tu bagi masak. Alright. Okay, so bersedia untuk dimakan lah sekarang ni. Okay, so kita ambil apa ni, saya nak kena betulkan sikit ni. Alright. Okay, cun. Right, so saya besarkan dia. Nampak simple, tapi sebenarnya lebih kepada understanding on simple animation sebenarnya ni, this one. Right, ni yang original. Bila kita masuk bola, kita just klik lepas tu akan jadi macam ni. Yang ni kita dah masukkan principle, right? Is in, is out dengan art. Dia tajam dia jatuh palm naik. Nampak? Okay, yang kedua tu lebih convincing lah. Right? Tapi still nampak macam bola. Dia tak live lagi, right?
So sekarang ni kita akan buat bola ketiga yang mana saya akan implementkan lagi 3 principle. Right? So saya masukkan. Cuma yang ni saya terpaksa buang dia punya material sebab yang ni saya nak jadikan dia sebagai bola yang hidup. Right? Warna hijau je. Is out. Alright? Cuma sekarang ni saya akan buat dia punya anticipation. Right? Hijau ni. So saya akan buat dia anticipation. So sekarang ni saya akan auto. Saya akan bagi masa untuk dia antic. Dia bagi section untuk dia nak start. Bila kita kata antic, right? So sekarang ni saya akan bawah dulu. Mana dia tak naik lagi lah. Dia masih kat bawah. Alright. So klik. Right. Masa ni saya klik pada scale dan saya kena klik juga dia punya supaya dia tak berubah nanti. So masa ke atas tu dia akan jadi bulat balik. Saya akan markkan dia. Dia kat sini. Right. So and the end dia akan jatuh pada 66 So kita gerakkan ni 66. Dan saya akan klik dia jatuh dan juga dia akan stay kembali kepada bentuk asal pada klik yang ke-70. Okay, so ada berapa? Ada 5. Right. Antic. So dia akan stay. Lepas tu sampai dia akan jadi bola balik dan dia akan jatuh pada time frame yang ke-66 dan sampai ke 70 dia akan okey balik lah. Right. So saya akan ubah pada keempat ni. Sekarang ni dia buat antic. Kalau kita panggil anticipation macam distribution kita gunakan squash and stress. Alright. So ni saya squashkan dia. To make sure core jisim adalah sama. Mana kalau dia melepeh, nak dia akan jatuh ke bawah sikit supaya dia tak lagi jauh sangat dia punya jisim dia tu. Right. Ni kena tengok jugalah. Sebagai 3D animators, memang jisim adalah salah satu daripada prinsip yang sekarang ni. Yang sebenarnya 12 tapi bila masuk dengan 3D apa semua dia jadi 17 ke 19 ke 19 macam tu lah. Adalah fizik apa semua dimasukkan juga, right? So nak tengok juga. Okay. So sekarang ni kalau kamu tengok dia yang hijau ni, yang hijau saja. Hijau dia akan squash, nampak tak? Dia nak naik. Okay, nampak tak? Dia akan squat, dia akan naik. Right? So bila squat dia naik. So sekarang ni 1/3 daripada 4 hingga 45 ni kamu kena stresskan dia. Right? Sebab bila benda naik, dia mesti memanjang kan? Okay, so saya akan stress, maknanya atas kecil tapi dia memanjang. Tengok balik jisim Okay, sekarang nampak terlebih. So mungkin saya kena kuruskan sikit lagi. Ataupun saya kena pendekkan sikit. Dia kena ada secukup rasa lah. Kalau terlebih sangat dia jadi macam kartun. Kalau sikit sangat dia tak nampak sangat efek je. Tengok antic, squash, lepas tu dia naik, dia stress. Nampak tak? Okay, lepas tu dia kembali kepada bola asal. Nampak tak? Okay, lepas tu dia turun sekarang ni, kalau ikutkan bila dia jatuh tu dia melepek lah kan. Benda jatuh, dia mesti melepeknya, termasuk orang. Kalau orang jatuh kan, dia akan melepek. Sebab tu kartun kebanyakannya bila jatuh je dia melepek kan. Kamu tengok road runner apa semua dia melepek. Okay. Tapi kena ingat, di atas ni, dia nak turun ke bawah tu, dia kena memanjang. Right? So memanjang tu, 1/3 sama juga tapi ni 2/3 lebih kurang. Saya akan stresskan. Secukup rasa, jangan terlalu banyak sangat. Okay, so right. Okay. So sekarang ni kita tengok hasil. Ada 2 jenis. Standard, satu yang saya applykan arch dengan is in is out. Yang ini squash and stress, anticipation dengan follow through. Right? Follow through tadilah, mana dia jatuh tu dia kena stress sebab dia follow through. Dia tak boleh ni. Alright. Okay, kita play. Tengok.
Okay, nampak? Bola yang merah standard. Bola yang macam bola ni kita dah masukkan is in, is out. Okay, kita dah tengok dia punya, tapi dia macam bola biasa lah. Okay, yang ini kita masukkan 5 principle. Kalau ikutkan, kalau cantik 12-12 tu kena masukkan lah. Right. Tapi sebenarnya bila berlaku action apa semua pada animation, pada karakter kita, sebenarnya kita applykan 12, tapi akan ada beberapa prinsipal yang paling dominan. Kita tengok 11 tu ada, tapi yang paling dominan 5. Art, is in, is out, ni cause and stress, anticipation dengan follow through. Right. Follow through kat mana? Follow through berlaku, okay. Saya stop Okay, senang cerita saya sebut macam ni lah. Okay. Sekarang ni dia melantun. Okay, sekarang ni dia buat intake menggunakan cause and stress. Lepas tu dia naik. Alright. So kena ingat bila dia floating dia terapung kan. Dia terapung, dia tak ada akan berlaku cause and stress semua, dia akan kembali bentuk asal. Mana kita kena hold dia kat situ, atas tu. Macam mana nak hold dia, kita tengok dekat. Nampak tak? Kamu hold kat sini. Kamu hold kat sini sebenarnya. Sebab tu dia macam terapung sikit tu. Right. Okay, nak bagi nampak lama lagi dia terapung, kita terapungkan lama sikit. Baru dia jatuh. Right. Okay. Mana untuk as ni kita gunakan graf dah cukup. Okay. Dia terapung, lepas tu dia jatuh dengan lajunya. Bila laju tu akan berlaku stress. Kan? Okay, lepas tu bila dia sampai je, dia akan squash balik. Okay, dia squash ni sebenarnya, inilah follow through dia. Mana bila kita jumpa dengan permukaan, kita akan ada momentum dari belakang pulak kita ke depan. Sebenarnya. Bukan squash tu sahaja. Mana bila kita berlari, kalau kita berlari biasa kan, kalau tak ada apa-apa rintangan depan, kita akan ke depan sikit kan? Tak, momentum. Sama juga dengan squash extra dengan bola ni, bouncing ball ni. Bila dia jatuh, belakang tu menolak dia, so dia akan squash kat situ. So dia akan kembali pada bentuk asal. Right? Very simple, very simple animate. Tapi kalau kita tengok sebenarnya kita dah boleh terangkan banyak berkenaan dengan animation punya prinsipal kat sini. Very simple je. Right? Okay. Tapi ini melompat setempat. Kalau melompat ke depan, itu. Itu yang dia jadi. Nantilah dia jadi tu. Right? Ada soalan yang ni? Saya kena ceritakan satu-satu ini supaya kamu nampak bila nak buat karakter tu kamu gerak walaupun hanya depan. Kalau dapat applykan benda ni, dia akan jadi cantik. Pergerakan tu jadi cantik. Okay, sekarang ni yang ini hanya melompat setempat. Okay, sekarang ni kita nak melompat ke depan. Alright? So saya akan copy. Okay. Dia dapatkan sikit. Sorry. Dah penuh dah dia punya ni. Nampak okay. Tapi yang ni saya akan warna purple lah. Cantik sikit. Warna purple lah kot. Okay, purple lah. Okay, purple. Berlaku ni tadi kan. Okay, sekarang ni saya akan tindih. Tadi saya gunakan rotation. Alright. Okay, rotation, saya akan gunakan marker yang sama. Tempat yang sama. Cuma kali ni bila kita rotate, kena ingat rotation berlaku, bola tu nanti dia akan berpusing kalau kita tak lock daripada awal. Okay, sekarang ni kita nak keadaan rotation yang tegak macam ni, so kita kena lock siap-siap daripada awal. Okay, saya lock kat sini satu. So masa dia naik tu dia masih rotation yang sama. Tegak, dia tak ada rotation apa, kita lock 2. Okay, yang ni nanti akan berubah, ni tak payah lock. Kita lock kat atas ni. 3. Dan itu nanti kita lock juga 4 dan 5. Kenapa? Kalau kita tak lock, bila kita rotate, dia bertukar habis nanti. So lock awal-awal. Sebab sekarang ni kalau kita tengok dekat graf, nampak tak? Graf sendiri dia baca mengikut operation yang kita bagi position, rotation dengan scaling, transform ni. Satu lagi tadi yang transform tadi kan. So akan ada banyak graf kat sini sebenarnya. Mengikut operation yang kita buat. Okay. So sekarang ni saya nak dia jatuh nanti, dia akan ke depan sikit. Right?
So tengok okay, ke atas. Okay, kita tengok dalam bahagian tepi pula. Okay. Tepi mana dia akan melompat, dia akan jatuh dekat sini. So saya kena gerakkan daripada sekarang ni, dia akan jatuh dekat this one. Okay. Ataupun kat sini kita letak 250 tu senang. Okay, 250. So sekarang ni apa? So dia ke depan. Okay, yang ni saya tak set. So sama juga, yang ini pun kita 250 juga. Set. No. Oh, okay, sorry. Okay, dekat sini sebenarnya. Alright, 250. Oh, ni negatif 250. Negatif 306. Betul sangat. Negatif 250. Pada masa ni, dia akan jatuh dekat 250. Dan last nanti pun kita letak negatif 250. Dan dia akan kembali kepada atas. Sini kan atas ada negatif 250 je 125 kan, dah tengah kan. Okay. Kalau kita tengok sekarang ni, okay, kita gerakkan sikit. Okay. Right. So sekarang ni kita nak betulkan kedudukan dulu. Okay. Kalau kita tengok dekat graf, yang berubah tadi adalah pada posisi Y. Sekejap. Posisi Y ke posisi X? On position. Oh, patutlah dia dekat bawah. Right. Posisi Y kita tadi tu dia dah bertukar pergi kepada negatif tadi lain, negatif 250. Okay, sekarang ni yang ni kita kena betulkan sikit bagi nampak dia cantik. Lurus. Okay. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kita kena tukarkan juga supaya dia jadi arch kan. Alright, so ni saya akan tukar dia ya. Alright, dan ini saya akan tukar dia pada sama. Right. So ni nak tak nak kita kena betulkan dia punya graf. Teruskan terus buat apa. Okay, dan ni kita terus. Right, so straight. Alright, so kita tengok balik. Okay, yang purple nampak tak? Okay, mana sekarang ni lompatan tu dah betul sebab kalau kita tengok graf, okay,
Saya kecilkan sikit sorry. Okey, untuk position dia, okey, X, Y dia macam ni, Z dia curve, right? So sekarang ni kalau kita tengok betul-betul position, nampak dia macam dia melompat ke atas, tapi sekarang ni dia bertukar daripada Y tu dia straight lah, dia tak perlu ada curve sebab dia straight je. Sebab curve ni untuk dia naik, dia bouncing ke atas, bukan dia bouncing ke tepi, right? So yang kedua, masalah kita adalah kita nak rotate dia. Okay, kalau kita tengok balik, okay, atas dia kat situ, faham This adalah dia punya ni, mana sekarang ni dia kena rotation berlaku, dia kena sengit sikit. Okay, so dia kena sengit, stay, dan dia turun, dia kena sengit mengikut starting tadi kat sini, bola dia kan. So dia jatuh ke bawah, dia kena sengit lah bawah tu. Okay, kita tengok dekat side. Kita tengok dekat side dulu sebelum saya buka yang 3D nya. Okay, tak berapa jelas. Yang ini saya kena gunakan warna putih lah. Alright, so ni mungkin saya hidekan dulu. Okay, kita tengok bola putih ni. Okay, play. Nampak So dia naik, dia turun. Okay. Yang ni berlaku kat sini. Mana apa cerah. Play. Right. Senang je kan? Okay, nak bagi nampak macam meleparkan, kita masuk satu palang. So sekarang ni tugas bouncing ball ni adalah untuk melompat palang berkenaan, right? So palang ni warna grey sikit, macam tu, right? So kita tengok macam mana dia lompat. Okay. Alright. So palang ni nak dapat dramatik lagi, kita letak kat sini. Okay, saya akan lock dia. Lepas tu bila dah sampai ujung tu, palang tu ada kat sini. Lock dia kan. Itu saja. Alright. So dah buat satu cerita lah. Mungkin yang untuk final nanti ialah video macam ni, just simple. Okay. Ada soalan berkenaan ni? So saya onkan semua. Okay, so kita ada yang very standard bouncing. Lepas tu yang ni masuk arch dengan apa ni is in is out. Yang ni cause and stress, anticipation dengan follow through. Okay, yang ini dia bouncing ke depan. Alright. Ada soalan yang ini? Saya nak masuk pada part kedua pula. Hello? Hello? Okay, part kedua kita macam minggu lepas ada yang tanya berkenaan dengan apa ni walkthrough. Alright, so ini walkthrough apa ni walk cycle. Okay, so hari ni saya kenalkan cara yang mudah untuk buat walk cycle. Alright, mungkin untuk manually boleh try manually lah, tapi frame by frame lah. Okay, sekarang ni robot ni yang saya dah ada. Right? Okay, so macam mana kita nak buat benda yang dah ada dalam 3D Max ni untuk gerakkan. Dalam Blender pun semua lagi senang lah. Right.
Yang ini okay, first saya akan onkan bone dia punya ni lah. Kalau kita tengok ni, karakter ni memang dia dah boleh bergerak ikut bone. Kalau saya ambil satu bone kat sini kan, okay, kepala, so kepala tu akan ikut bone directly lah. Right. Right. Okay. Alright. So, apa yang kita buat sekarang ni adalah, yang pertama, saya akan klik bone yang ada dekat sini. Okay, klik bone dulu. Okay. Sekejap. Macam dia mengangkang sangat ni, so saya kena dekatkan sikit lah. Alright. Tak adalah mengangkang sangat kan. Comellah sikit. Okay. So kita tengok ni. Okay, first saya akan klik pada bone yang ada ni. Okay, bila kita klik pada bone yang ada, lepas tu kita pergi pada create. Okay, yang nampak macam apa ni, ni. Okay, create modifier. Ni hierarchy kan, nak tukar pivot kan. Okay, yang ni, yang lama bulat ni. Ni untuk motion, right? Kalau kita tengok ni, yang lain tu contoh macam ni. Yang ni kita ambil bone kan. Okay, yang ni untuk form apa semua ni. Ni follow untuk ni lah, untuk dapatkan follow tu. Tapi kita pakai untuk ini kita belajar yang tiga ni, yang bulat ni, saya akan klik pada tapak kaki ni, full step mode. Saya nak buat full step, right? Full step ni lah, yang sesuai untuk saya punya pergerakan ni lah, right? So saya akan fokus dekat walk, right? So kat sini ada yang ni kita create yang full step. Okay, the second one ni kita akan buat dia punya pergerakan full step. Nak baku-baku semua lah. So ni saya akan klik dekat create multiply full step. Saya klik. Okay, dia akan keluar ni. Create multiply full step, right? Sorry, sebelum tu saya akan tambah dulu keyframe, right? Mungkin saya buatkan sini 400. Buat dia bergerak, dia berjalan. Okay, create multiply. Number of full step. Okay, berapa full step nak buat? Mungkin saya nak bagi banyak sikit, 30 lah. Right, parametric strike wide, satu, tulis strike wide, okay. Total distance, okay. Mungkin ni nak default dia, default yang tadi. So sekarang ni saya nak buat 20 langkah. Alright, auto timing, okay. Okay, ni kamu kena tambah, kamu kena set, kena explore yang ni, right? Kadang-kadang mungkin perlukan ada perubahan-perubahan supaya langkah tu jadi cantik pun semua lah. Right, settle. So kita akan, okay, nampak automatic dia akan keluar satu guide dekat ni untuk kamu punya ustaz. Okay, so kita tengok gambar besar dia. Okay, siap. Saya hanya berjalan klik automatic. Saya tak ni lagi, belum buat lagi, ni jalan okay. So sekarang ni mungkin sama ada saya nak jalan straight ataupun mungkin saya nak bendkan sikit, dia jalan berpusing sikit ke. Tambah sikit lagi bend. Okay, dia corner situ. Okay, siap ni. Kini kita akan automatic, kita akan klik key pada keyframe untuk pergerakan karakter kita. Saya klik ni, nampak? Kamu karakter daripada tipu tadi dia dah duduk straight. Okay, sekarang ni automatic, komputer dia akan kau klikkan untuk masukkan tapak kaki karakter kamu ke dalam tapak kaki yang dia buat ni. Okay, saya play sekarang ni. Alright.
Okay? So dia akan gunakan sampai 400. Okay. Ulang sekali lagi. Okay. Kita tak ada ini kosong. Kosong. Okay, kosong. Lagi. Kepada bond yang ada ni. Alright. So what we have to do now is klik pada yang ketiga ni, 1, 2, 3, 4 ni, yang motion ni, klik. Lepas tu klik on footstep. Alright, dia akan keluar command lain kan. Okay, sekarang ni yang pertama kita tambah keyframe kat sini lah. So kat sini saya nak buat tadi berapa tadi? Tadi 400. Mungkin saya buat kita try dulu 800. Okay, ada 800 keyframe. Okay, so saya akan build up current multiply footstep. Okay, so sekarang ni saya nak buat inactive. Saya akan ada step-step dia supaya dia bergerak cantik lah. So 40 footstep saya buat. Okay, so bila saya klik OK je, automatic komputer dia akan buat footstep tu dekat ni, nampak tapi dia tak synchronize lagi dengan karakter. Dia hanya footstep saja kosong. Maknanya kalau kamu play pun tak ada apa-apa berlaku sebab kamu tak merge lagi dengan karakter. Okay, sekarang ni apa yang kita buat adalah okay, tadi ni kan, okay, mungkin saya nak bend dulu supaya mungkin nak buat apa ni, nak buat bulatan terus lah. Saya bend. Jadi okay jap, nama dia hilang pula. Okay, so saya bend. Okay, biar dia berjalan mengelilingi macam tu. Okay, ni bend penuh lah. Right. Okay. Dah dapat footstep dia. Okay. So sekarang ni apa yang perlu saya buat adalah saya just klik key. Maknanya saya akan mergekan balik footstep tadi dengan karakter. Saya klik merge. Daripada T-pose dia jadi straight. Nampak tak? Bila saya mergekan, dia akan duduk biasalah. Mana dia dah di-mergekan dengan footstep. So kita boleh tengok jadi tak? Okay. Kenapa dia pelan? Sebab tadi bila kita create multiply tadi tu, dia tanya nak rest tu berapa frame. Saya buat 20. Tu dia jadi macam a little bit yelah, relax lah, berjalan tu relax je kan. Okay. Okay, cuma kalau kita tengok sini, kelemahan dia ni, dia automatik untuk kaki. Dia tak buat tangan apa semua. Mana tangan pun dia hanya apa ni, just a simple movement je lah. Dia tak macam kita berjalan kan, tangan kita bergerak sekali kan. Kita tengok dia sampai mana. Okay, dia habis sampai situ. Bye. So dia habis sampai sini. Okay, saya nak sampai sini je lah. 825. Okay, saya terus cantas 825. Okay. Mana kamu kena manually lah. Okay, sekarang ni tengok kalau saya klik on, okay, mungkin tangan ni kamu nak dia, okay, step dah siap. Mungkin dekat sini kamu nak rotation, right. Nampak tak dia punya marker tu? Ni untuk marker semua kaki ni. Katalah kat sini saya nak tangan dia ni melambai ke, dia tak ni, dia tak. Okay. Okay, apa ni dia punya siku ni. Alright. Dia macam ni sikit. Saya tengok kat sini. Buat. Dia kena manual lah. Yang tangan apa semua, kaki dia hanya 4 kaki saja. Alright. So ada soalan? Any question? Hello?
share soalan tu. Okay. So untuk pergerakan macam saya cakap tadi untuk Syori, okay, karakter dah ada. Okay, untuk pergerakan saya kata kalau boleh apply simple, dia mungkin hanya sekadar melompat ataupun mungkin just a simple walking ataupun mungkin expression, mungkin dia berpekatan tangan just menunjuk macam ni kan. Right. Mungkin dia menunjuk ke depan, right? Mungkin dia just menoleh kan. Macam mana kan? Bila kita menoleh kan? Kita macam ni kan? Okay, sekarang ni kita menoleh slow in slow out kan. Kita akan mungkin laju. Ini dia okay, anticipation. Kan? Anticipation bila pusing. Okay, lepas tu momentum kan, follow through. Dia dah ada momentum dia juga. Okay, lepas tu arch. Right, dia macam tu. Mungkin boleh tengok kat situ. Right. Dan saya kata nak 30 saat kan, minimum. Right. Lepas tu kamu render video lah. So sekarang ni cara render video. Right. Okay, saya stop dulu kat sini. Okay, so sekarang ni kita tengok pada rendering. This one. Tak payah gunakan V-Ray apa semua kan. Okay, just simple sebab tapi kalau kamu ada PC memang powerful gila nak pakai V-Ray terserah, boleh. Cuma yang kalau macam laptop biasa ni tak payah pakai V-Ray apa semua, pakai biasa je. Okay, ready setup Okay, ready setup pakai scan line. Saya pakai tinggi sangat lah, pakai 1.8 pun cukup dah untuk hantar kat saya. Alright, lepas tu kamu kena savekan file sebelum kamu masuk video. Right, file, klik dekat file ni. Right. Kan nama apa-apa. Okay. Ni tukar di AVI. Sebab kalau kamu tukar lain, dia akan jadi frame by frame. Dia tak jadi video. AVI. Okay. Letaklah nama walk. Kan contoh Okay, dekat setup. Okay, setup ni paling penting. Sorry. Ni dah AVI. Right, walk. Okay, saya save. Dia akan tanya format. Okay. Sekarang ni paling mudah. Jangan pakai uncompress. Uncompress ni kamu nak masuk dalam Premiere, kamu nak balik ke compositing balik apa semua, okey, pakai. Sebab mungkin kamu tak nak hantar yang fresh from video ni kepada saya, kamu nak hantar yang kamu dah edit balik apa semua kan. Okey, pakai uncompress. Tapi kalau tak, cukup pakai pakai DV video encoder ataupun kamu pakai Microsoft Video One ni. Kalau yang lain yang pakai Mac apa semua tu, JPEG compressor pun dah okey. Right? Tapi kamu kena try satu format ni lah sebab ada format ni yang bila kamu play dia tak keluar gambar pun ada juga. Kena check balik. Right? Biasanya saya akan pakai ni lah, saya akan pakai Microsoft ataupun DV video Microsoft lah, dia besar sikit punya quality dia. Okey sikit. Right? Itu. Okay, dah siap Dah siap? Okay. Ni kamu kena klik dekat active time segment. Mana kalau kamu ada lalunya 400. Okay, maknanya komputer akan render. Yang kedua, tengok balik dekat every 9 frame ni, mana sekarang ni dia akan render frame setiap frame. Kalau kamu letak 2, dia akan render pada frame 1, frame 2, frame 4, 6, 8, dapat, dia lompat. Dia akan tinggalkan 1 frame. Ataupun kamu 3. Ni akan jadi laju lah. Biasanya macam ni. Biasanya untuk lebih mudah kita pakai 1 je sebab nanti kalau kamu masuk dekat Premiere apa semua, kamu boleh cepatkan lagi sebenarnya. Alright, yang ini pakai 1 dulu. Itu saja. Lepas tu kamu render. Alright, you save file, lepas tu render. Alright. Cuma yang penting kat sini ni lah, dia punya format render. Pakai sekalian render dah cukup dah. Tak perlu pakai V-Ray, R0 apa, tak perlu. Alright. Okay, lepas tu render. Klik. Mana dia akan save nanti. Lepas dia akan skepil. Okay. So sekarang ni masa yang diperlukan untuk saya siap satu ni adalah, yang ini karakter ni saya kena hold, kena hidekan dia punya bone. Dia karakter tu saja agak nampak. Bila saya hide bone, dia punya step pun semua dah hilang. Alright, bone.
Lepas tu yang ini, yelah saya nak tunjuk demo je ni, kamu pakai satu. Yang saya nak tunjuk demo, saya pakai dua lah kan. Alright, render. Alright, dia laju sikit lah. Okay, 7 minit. Okay, 6 minit rendering. Okay, so sementara tunggu tu, okay, ada apa soalan? Semua ada ni sebenarnya kan? Ke just on komputer je saya cakap seorang ni? Semua ada Ada, sir. Ada, sir. Hello? Tak tahu kamu faham ke tujuh ni? Ni yang standard lah. Mana kalau nak buat cycle yang yelah ini kalau ikutkan tak berapa betul lah juga sebab automatic kan. Tapi untuk for time sake kamu tak sempat nampak manually, okay, di mana? Right? Okay. Okay, untuk render apa semua nanti, so saya bagi deadline sampai 18 kan? Sempat ke tak? 18. Saya bagi 18 kan? Hello? Satu minggu depan boleh tak, sir? Baru nak tanya, saya tanya tu baru nak tanya. Okay, hantar 25, 27. Hari Ahad, 27 bulan. Saya bagi sampai 27 Okay, saya bagi sampai 27 bulan boleh? Boleh. Okay, 27 Jun ada yang render video Okay. Kalau kamu tak boleh emailkan, kamu masuk dalam Google Drive, lepas tu kamu share nanti dengan saya dia punya link. Right, mana saya akan check dekat Google Drive lah. Sebab video ni pun dia akan besar sikit sebenarnya. Right, dia punya file. Okay, macam saya cakap tadi, saya bagi yang very minimum lah, 1280. Dia punya size video 1280 darab 720 Okay, itu minimum. Okay, siapa yang nak hantar kat saya 4K, tapi kereta kena power lah. Dia punya gerakan dia bertinju macam ni kan. Okay, nak hantar 4K tak apa. Tapi kalau jaduk macam ni, lepas tu dia senyum 4K, tak payahlah, pakai yang kecil je lah. Right? Kesian komputer kamu nak render. Sebab kalau kamu pakai laptop, berasap pun laptop bila render ni. Percayalah. Right. Ada soalan lain tak? Okay, saya dah extendkan masa 27. Okay lagi? Pasal assignment final ni tak ada masalah ke? Semua dah okay je? Sir, yang saya Johan. Ya. Alifah. Okay, Ya. buat semua 12 principal animation tau. Macam mana? Macam mana? Perlu ke buat semua 12 principal animation tu? Dia ni yang kebanyakan orang dia salah faham. Dia ingat satu pergerakan implykan satu prinsipal. Silap. Okey, ingatlah tadi saya tunjuk bola tadi. Okey, saya okey, alamak lambat nak pula. Okey, tak apalah, saya stop dulu rendering ni. Okey, sekejap saya share tu. Okay. Sekarang ni nampak berat, tapi sekarang ni kamu kena cuba. Satu yang penting tu kamu faham bila kamu buat pergerakan, right? Okay, saya tunjuk balik yang tadi. Okay, ni kan. Okay. Yang ini tak ada apa-apa pergerakan, tak ada apa-apa prinsipal yang bola merah ni. Right. Bola merah ni tak ada apa-apa prinsipal. Jadi bila dia bergerak, dia hanya bergerak macam tu je. Right? Yang ini macam pertanyaan tadi lah. Betul kena applykan dua prinsipal. Mungkin 12 pergerakan, 12 prinsipal. Tak. Yang ni dia gunakan dua prinsipal dalam ni. Right? Arch dengan slope in, slope out. Nampak? Okay. Yang warna hijau tu dia applykan 5 prinsipal. Kalau ikutkan yang lain pun ada jugalah sebenarnya. Follow through, secondary action, alright. Acceleration pun kan, stress tadi kan accelerate kan. Dia masukkan semua. Tapi ada 5 yang paling dominan. Right? Contoh macam ni kan. Jadi bila berjadi macam tu, kalau kamu tengok, yang nampak menghidupkan tu yang bola hijau ni lah.
Yang ini nampak komputer, yang ini nampak macam bola biasa lah. Dia tak ada apa-apa kelebihan. Bila animate tu dia hanya melompat macam tu je. Jadi kita hidupkan bola hijau tu. Dia jadi satu karakter. Maksud dia. Tapi ini hanya satu pergerakan. Dia melompat je ni. Tapi kita applykan 5 yang dominan. Dia tak boleh satu gerakan satu prinsipal tak boleh. Contohnya, untuk melompat ni aku nak pakai squash and stretch je lah. Kamu tak nak anti, kamu tak nak follow through, kamu tak nak pakai arch, kamu tak nak pakai is out. Dia tak akan jadi cantik. Dia masih jadi robot. Faham itu Maknanya kalau saya kata 30 saat, saya nak pergerakan, kamu applykan dulu prinsipal. Kalau boleh kamu cuba. Jangan, tak boleh lah ni. Tak, kamu cuba dia bergerak tu. Jadi 12 prinsipal. Hidupkan dia. Sebab kadang-kadang, kena faham, bila kita kata animation, karakter bukan orang. Right? Karakter animation adalah animation, adalah satu benda yang kita buat. Manusia ni, dia hanya faham antara manusia saja. Sebab tu bila kita tengok drama apa semua, Shah Rukh Khan yang termenung, mata merah je kan. Kamu dah tahu Shah Rukh Khan tengah sedih. Sebab kita faham manusia, jiwa manusia tu sama. Tapi kalau karakter kamu buat macam tu, macam mana kamu nak dapatkan audiens tu faham yang karakter tu tengah menangis ataupun tengah sedih? Kita kena buat extra exaggeration. Macam Puss in Boots. Dia nak tunjukkan kecomelan. Katakanlah Puss in Boots bukan topi, duduk termenung macam tu, orang takkan nampak dia comel. Tapi bila dia buat exaggeration orang mata, dia besarkan mata hitam dia tu, terus nampak semua dah sendu dah, ada mak comelnya kan, nampak tak? Exaggeration tu perlu. Right? So kalau katakanlah karakter tu tak menoleh pun, kalau kita tu macam ni, manusia boleh faham. Si Mira Fiza nak memusingkan ke kiri. Tapi kalau karakter, kalau kita buat macam tu, kita tak akan dapat tangkap. So kita kena bagi anticipation kepada audiens, karakter dia nak buat apa. Sebab itulah bila kartun dia nak berlari, dia kena ambil lajak macam ni dulu. Dia kena tunjukkan dia nak berlari, dia kena ambil lajak. Kalau manusia dia tak perlu ambil lajak, dia jalan je kan, dia lari je kan. Tapi karakter kartun ke apa, dia akan tunjukkan aku nak ambil lajak. Sebab itulah keluar prinsip anticipation ataupun antik. Right? Lepas tu dia berlari. Dia berlari dan dia tak boleh berlari on satu point. Katakanlah dekat kepala ni kamu letak satu point kat sini. So bila kamu berjalan, kamu tandakan pointer, kamu akan nampak kamu ada naik turun, arch tu kan. Kamu tak ada straight, melainkan kamu hantu Cina. Macam tu je kan. Hantu Cina pun dia punya ni juga. Hantu Melayu lah. Kan? Dia satu line je, tak dia lompat. Kan? Berjalan. Tapi kita kena exaggeratekan lagi supaya nampak karakter tu berjalan macam tu. Mana ada orang manusia berjalan macam ni. Tapi animation kita kena buat sebab nak menampakkan dia berjalan sambil enjoy. Kita kena buat supaya penonton faham karakter kita, profiling dia. Kalau tak, karakter kamu tak ada profiling, karakter kamu mati, karakter kamu kaku. Right. Okay, faham sekarang ni, masa ni lah saya nak tengok macam mana kamu nak hidupkan karakter kamu yang kamu buat. Kamu nak hantar kat saya banyak-banyak tu, macam mana kamu nak hidupkan dia. Okay, faham saya dah masukkan dekat my portal, my guru saya dah masukkan. Kamu boleh tengok situ macam mana nak apply kan pergerakan tu. So, ada 12 prinsipal kat situ. Okay, apply kan. Alright, applykan 12 prinsipal please. Sebab nanti bila kamu nak pergi internship, itu perkara pertama yang dia orang akan tengok. Kamu belajar banyak benda lagi nanti. Ini baru starting ni sebenarnya. Right? Jadi kalau pergi dekat industri nanti, saya tak belajar apa-apa pun dekat Sunizam. Saya ajar, tapi kamu tak apply. Dan saya tak boleh fokuskan terus kepada 12 prinsipal sebab kita tak cukup masa. Alright? Sebab dia nak bergerak satu-satu ni, mana kamu dah mahir dengan modeling, kamu dah mahir dengan karakter, kamu dah mahir dengan rigging pun apa semua, movement. So sekarang ni maknanya untuk 3D animation ni kamu hanya nak gerakkan je. Tu sempat. Tapi masa ni lah kamu nak buat modeling, masa ni dah masuk bambun, rigging apa semua, so dia akan take time. Right? Itulah syllabus pun sebenarnya telah dibunyikan, insyaAllah. Tapi batch baru nanti kita akan ada 3 subjek modeling. Macam yang kamu ambil semester lepas modeling, lepas tu dia akan ada extended modeling, iaitu akan
masuk kepada yang kita belajar dekat 3D animation ni lah, organik apa semua ni, bone apa semua tu gerakan. Okay, mana 3D animation dia akan betul-betul fokus on principle tu. Itu coming soon, right? Ataupun nanti kamu masuk industri, kamu belajar FYP nanti, kita akan implementkan betul-betul principle tu untuk movement, right? Macam tu, right? Okay, ada soalan? Hello? Okay, so soalan. Tak ada, okay. Saya rasa yang lain ni semua takut ke? Okay, akan ada masalah apa semua, boleh WhatsApp saya teruslah apa semua. Okay, boleh bincang macam mana nak render apa semua tu. Kalau ada kawan yang komputer bagus sikit, minta bantuan kawan untuk render. Hantar file 3D apa semua tu untuk minta kawan tolong render, hantar. Jangan terus kau minta kawan terus buat sampai Z. Oh tak ni, saya tak nak yang tu. Karakter yang kamu hantar kat saya tu yang akan bergerak. Jangan hantar karakter lain. Alright? Okay. So hari ni adalah hari terakhir kelas kita. Okay, lepas ni saya lepaskan kamu untuk siapkan kerja lah. Dan submission pada 27 Jun. Itu last day. Jangan submission 27, kamu hantar 28. Right? Hantar 27. Right? Okay. So kita jumpa lagi insyaAllah. Mungkin untuk internship nanti mungkin saya jadi supervisor kamu, ataupun kita jumpa lepas internship nanti, semasa ke-8 nanti. Oh lupa nak tanya, semua dah ada tempat untuk internship dah? Hello? On the way. Belum lagi? Dalam proses, alright, thank you. Yang belum lagi apa semua sila. Sebenarnya ada saya tanya belum lagi doktor. Ada yang berminat nak jadi modeler apa semua tak? Saya bagi dulu yang ke animasi, tapi dia bukan dekat animasi lah, dia dah buat syarikat sendiri dah. Mana kita kerja dengan dia lah, dia masih tanya lah gitu kalau siapa yang berminat. Right? Nanti saya bagi dekat grup. Dia punya link apa semua. Kamu try. Alright? Okay. Trik untuk internship. Okay, trik untuk apply internship. Okay, yang pertama, make sure kamu yakin kamu nak bidang apa. Okay. Contohnya, saya minat modeling, saya nak pergi internship ni, saya nak masuk department modeling. Make sure folio yang kamu hantar berkaitan dengan modeling. Jangan modeling yang folio kamu ambil gambar pakai baju raya apa semua, tu modeling lain. Sekarang ni yang 3D modeling. Okay. Katalah saya berminat on storyboard, on konsep. Okay, hantar yang drawing kamu, ataupun latihan-latihan, ataupun folio kamu sendiri yang kamu buat, hantar yang itu. Jangan hantar yang modeling lah apa semua, nampak tak? Right? Make sure kamu punya kekuatan kat mana. Jangan hantar semua. Sebab hantar semua ni, orang pening nak letak kamu kat department mana. Nampak tak? Mana dekat surat minta internship tu kamu dah tulis itu, saya berminat dalam bidang modeling, minat dalam bidang 3D animation, minat dalam 2D, minat dalam compositing, dalam special effect ke. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, tengok kamu kena ada planning selepas kamu grad, kamu nak masuk kat mana, kamu nak memajukan diri kamu dalam bidang mana, kamu nak specialize kan bidang kamu dalam bidang apa. Contoh, kamu berminat dengan special effects. Special effects yelah yang CGI ke apa semua tu. Okay, mana dekat internship ni kamu cari syarikat yang special effect terus. Jangan ada pergi Les Copak ke apa, tak ada. Dia orang tak ada special effect. Dekat Vision ke ataupun saya minat 2D animation. Pergi dekat 2D Dude, pergi dekat Seed Studio yang One Connect tu kan. Saya minat 3D bidang yang yelah wow, Les Copak semua. Saya minat buat props, buat bangunan apa semua. Okay, cari syarikat-syarikat yang memang buat props. Macam Victoria, dia memang buat VR punya ni, tapi modeling rumah apa semua lah. Pergi ke situ. Nampak tak? Saya minat buat kopi okay, pergi Starbucks, internship. Macam tu. Make sure dekat Starbucks nanti kamu buat animation. Sebab macam yang sini-sini kamu dulu, memang ada yang bermasalah. Contoh katalah mak sakit semua, dia tak boleh tinggalkan mak dia. So dia terpaksa internship dekat hospital Kumbang Kat situ ada unit grafik. Tapi dia animation, dia buat grafik. Saya kata okay, disebabkan masalah-masalah ni kamu terpaksa okay. Dengan syarat kamu kena buat folio animation. Mana siang tu kerja, malam tu kamu kena buatlah 3D ke apa semua. Yang tu nanti masuk dalam report. Yang mengatakan internship ni kamu buat on animation juga. At the same time kamu buat grafik. Jangan terus tinggalkan 3D, buat grafik. Sebab saya internship kat grafik, tak, tu salah. Kamu kena buat juga folio yang animation.
character design ke, 2D ke, nampak tak, konsep ke. Maksud saya itu. Right? Bila hantar report, kamu kena masukkan sekali kerja-kerja luar yang kamu buat tu. Supaya nampak, okay, kamu pergi internship memang buat juga animation. Ada juga percentage on animation, bukan tak ada langsung. Sebab, kenapa saya minta ni? Sebab bila kamu masuk FYP, ada banyak masalah kepada pelajar-pelajar yang dia pergi internship dekat apa ni, kedai fotografi, kedai wedding, yang buat kad kahwin apa semua tu. Dia masuk FYP, dia tak tahu nak buat apa. Bukan menyusahkan dia sendiri, menyusahkan orang lain juga. Maksudnya, kita kan group. Yang ni dah buat character design, yang ni dah buat animation apa semua, dia buat grafik tapi dia tak tahu apa. Last kali kumpulan ni tak dapat markah A sebabkan dia seorang. Sebab poster dia tak boleh buat, ni apa tak nampak tak? Infografi dia tak boleh buat, design on character pun dia tak boleh buat. Nampak tak? Kalau boleh, practice on character. Practice on animation. Jangan tinggalkan. Sebab itu dah tak ada excuse FYP. So, saya internship dekat kedai photostat. Tu tak ada excuse. Tu salah kamu. Kenapa kamu pergi internship dekat kedai photostat? Dia jadi macam tu lah. Tak ada orang suruh pun kan. Saya marah juga benda-benda macam ni. Kamu animation, lepas tu internship dekat kedai photostat, FYP memang tak boleh buat langsung. Kalau dia cakap apa, masa suruh dia extend je. Dia menyusahkan orang. Ayat dia macam tu lah. Bukan menyusahkan orang apa, menyusahkan kawan-kawan dia. Tak kesian kawan-kawan lain yang betul-betul nak settlekan FYP yang sehabis baik. Tiba-tiba kerana dia seorang, yang lain pun jadi bermasalah. Banyak kali benda ni berlaku. Saya kadang-kadang bila dah masuk minggu ke-8-10 ni, saya dah tak boleh buat apa dah. Terpaksa berkorban lah. Kumpulan dia terpaksa buat kerja dia pula. Mana dia hanya dapat markah free. Dia tak buat apa-apa tapi dapat A. Itu yang saya tak nak. Alright? So, kalau boleh dapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya semasa internship. 6 bulan kamu hanya kerja je tau, kamu tak buat benda lain. Nampak tak dia punya kelebihan kat situ untuk internship. Alright? So, pilih tempat yang bagus, yang memajukan diri kamu, memantapkan diri kamu dalam bidang animation. Ataupun katalah saya tak minat animation 100%, saya hanya minat modeling. Okay, pergi kat syarikat modeling, buat modeling. Architecture ke engineering pun tak apa. Islam as buat modeling. Nampak tak luas? Memang kamu minat buat bangunan apa semua, modeling, buat props. Pergi dekat architecture sekarang memang ada unit untuk buat 3D dah ada. Cari, dapat tempat tu clear. Memang kamu buat modeling je. Okay, saya rasa itu saja kot. So kita jumpa pada insyaAllah. See you when I see you. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck semua. Alright, submission 27. Okay, Assalamualaikum. Bye. Kesalah. Terima kasih. Terima kasih, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Cikgu saya. Ingat pesan saya. Okay, sir.